Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu dalam channel Ustaz untuk pembelajaran hari ini. Apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembelajaran pada pelajaran Asy-Syariah tingkatan 3. Okey. Sanwasil dirasatana al-yawm fi maddah Asy-Syariah lis-sanati ats-tsalitsah qism al-Quran fi safhah 8 al-wahdah ats-tsalitsah insya-Allah. Kita akan belajar pada hari ini pada bahagian Al-Quran surah An-Naba, masih lagi surah An-Naba pada muka surat yang ke-8 insya-Allah. Okey, para pelajar boleh buka buku masing-masing insya-Allah muka surat yang ke-8. Okey. Pertamanya objektif pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama qiraah surah An-Naba min ayat 17 ila ayat 22, membaca ayat surah An-Naba daripada ayat yang ke-17 hingga ayat ke-22. Thumma itsani thumma mi'yarus tsani, objektif yang kedua adalah zikru ma'ani al-kalimat, menyebut makna al-kalimah. Okey, ma'ani al-kalimat yang ada pada wahdah ats-tsalisah ni insya-Allah. Thumma hifzi surah An-Naba min awal surah ila ayat 22, membaca atau menghafaz surah An-Naba daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-22. Okey, ba'da talaqi lah, selepas daripada kita talaqi surah ni. Jadi masalahnya sekarang talaqi mungkin kita kurang praktikal lah, sebab bila kita buat dalam keadaan buat video macam ni, dia tidak ada musyafahah, sebab ustaz tak boleh nak tengok awak semua. Okey, walau bagaimanapun awak boleh dengar dulu bacaan ustaz dan boleh ikutlah. Okey, ustaz harap lepas ni kita akan lebih membetulkan lagi bacaan kita dan juga kita akan menghafaz dengan baiklah insya-Allah. Okey, walau bagaimanapun pembelajaran untuk hari ini mesti diteruskan. Okey, jom kita dengar dulu bacaan ni dan awak boleh ikut Okey, bacaan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Okey, boleh baca bersama-sama dengan ustaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Maratan thaniyah insya-Allah. Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sadaqallahul azim.
Okey, selesai kita membaca surah An-Naba daripada ayat yang ke-17 hingga ayat ke-22, sambungan daripada pelajaran sebelum ni. Okey, jom kita tengok kepada maksud ayat ni lah. Kita tengok terjemahan kepada ayat ni untuk memudahkan kita mengetahui apakah maksud-maksud ma'ani al-kalimat yang ada dalam ni. Okey, bukan saja kita, kalau kita tahu perkataan ma'ani al-kalimat saja, dia tidak dapat menyerap makna, kita tak dapat manfaat daripada ayat tu. Jadi oleh kerana tu Ustaz anjurkan untuk kita baca tafsir sekali. Kita baca tafsir semua sekali ni supaya kita dapat melihat apakah maksud yang sebenar dalam konteks ayat ni. Okey, untuk perkataan-perkataan yang di-highlightkan ni. Okey. Ayat yang ke-17 ni, inna yaumal fasli kana miqata. Okey, yang mana bermaksud sesungguhnya hari pemutusan hukum, yaumal fasli kana miqata, adalah satu masa yang ditentukan. Okey, maksudnya untuk hari penentuan, hari penetapan hukum ni, hari pembalasan, hari di mana diadili semua orang ini, sudah pun ada tarikh dia, ada masa dia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tarikh itu, masa itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang ada di atas muka dunia ini yang mengetahui waktu tersebut. Tapi yakinlah kita, akidah kita bahawa waktu tersebut sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu tafsir daripada ayat yang ke-17. Seterusnya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma, pada hari, di masa yunfakhu fis suri, ditiup sangkakala. As-sur ni sangkakala. Fatatuna afwaja, maka kamu semua, seluruh manusia ini akan datang. Fatatuna, akan datang. Afwaja, okey, afwaja maksudnya dengan cara berpuak-puak, masing-masing bergerombolan. Mari kepada mana? Mari berhimpun ke padang mahsyar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap untuk menerima pembalasan. Okey. Seterusnya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Okey. Wa futihatis sama'. Okey. Dan pada masa itu langit dipecah belahkan. Futiha, dipecah belahkan. Dia seperti dibuka lah. Langit ni sekarang ni tertutup kan. Tapi bila pada waktu tu, bila dah ditiup sangkakala apa semua tu, wa futihatis sama', dibuka langit. Okey, berpecah belah. Langit tu pecah, terbelah. Fakanat abwaban, seolah-olah menjadi setiap pecahan itu kita menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Langit itu terbuka, okey, terbuka seperti mana pintu terbuka, okey, pintu. Okey, seterusnya, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Okey, dan dihancurkan bukit-bukit, gunung-gunung telah dihancurkan. Fakanat saraba, sehingga jadi debu-debu, kemudian menjadi saraba, seperti mana riak sinaran matahari panas di padang pasir, ataupun dikatakan sebagai fata morgana. Kaji tengok fata morgana. Okey, pernah tengok tak fata morgana? Fata morgana ni, bila awak semua kalau pergi ke tempat kawasan yang panas macam padang pasir, awak akan nampak macam ada air di kawasan jauh tu. Tapi bila kita pergi dekat, tak ada air tu. Tak nampak air tu, tak jumpa pun air tu. Dia hanya biasan cahaya kerana panas terik matahari. Sama juga kalau kita naik kereta tengah-tengah panas, musim-musim panas ni, dan kita tengok jalan tu straight, di hujung sana tu nampak macam sinar-sinar di atas jalan tu, sama macam air, tapi dia sebenarnya bukan air. Itulah fata morgana. Okey, saraba. Kemudian kita terus tengok kepada ayat yang seterusnya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, sesungguhnya, Jahannam
Kanat mirsada adalah mirsada, suatu tempat yang telah disediakan. Okey, satu tempat yang disediakan. Allah Ta'ala sudah menyediakan Jahannam ini, neraka Jahannam ini. Okey, kepada siapa? Lit-taghina ma'aba, bagi orang yang melampaui batas. Lit-taghin, lit-taghin, at-taghin ni adalah orang yang melampaui batas, yang Allah Ta'ala menetapkan hukum. Ma'aba, apa dia? Sebagai tempat kembali. Bagi orang yang melampaui batas ini, sebagai tempat kembali. Jahannam tu tadilah sebagai tempat kembali. Okey, kita manusia sepatutnya dari bila datang ke dunia ni, kita nak kembali ke mana? Kembali ke syurga lah, sebab tempat kita hidup sebenarnya adalah di syurga. Okey, tapi bagi orang yang melampaui batas di dunia ini, maka tempat kembali dia adalah neraka Jahannam. Okey, neraka Jahannam. Okey, na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah saya doakan kita semua dijauhkan daripada neraka Jahannam ini, insya-Allah. Okey, jom kita tengok ma'ani al-kalimat untuk hari ini. Sama ke tidak dengan ayat yang telah kita baca tadi? Okey, miqata asal daripada perkataan waktu. Dia ditukarkan dalam wazan miqata ni untuk menunjukkan zaman waktu itulah. Satu masa yang telah ditentukan, miqata. Okey, kalau awak belajar haji, kita ada miqat zaman, miqat makan, miqat zaman. Bila masa kita boleh buat haji tu, mestilah kena masuk waktu bulan haji dulu. Miqat ni suatu yang ditentukan. Okey, suatu masa yang ditentukan. Okey, kemudian kita tengok afwaja. Afwaja ni maksudnya berpuak-puak. Okey, berpuak-puak, datang secara berpuak-puak. Okey, abwaba ni pintu-pintu, daripada perkataan babun, jamak jadi abwab. Al-bab. Okey, pernah dengar, ingat tak cerita Ahmad Al-Bab? Ahmad pintu tu. Okey, babun pintu, satu pintu. Abwab pintu-pintu. Okey, seterusnya saraba fata morgana. Saraba fata morgana yang ustaz telah terangkan tadilah. Okey, mirsada tempat yang disediakan. Mirsada tempat yang disediakan. Okey, seterusnya akhir sekali ma'aba tempat kembali. Okey, ma'aba tempat kembali. Okey, kita di dunia ni hidup ni sebagai macam musafir lah. Okey, kita asal kedudukan kita, asal kehidupan kita di syurga. Allah Ta'ala hantar kita di bumi. Okey, tempat kita bukan hidup di dunia selama-lama ni. Kita nak kembali ke rumah kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau di dunia ni kita melampaui batas, kita langgar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak semaya ke, kita tak bayar zakat ke, kita tak puasa ke, kita buat maksiat dan sebagainya, melampaui batas, maka Allah Ta'ala sudah sediakan tempat kembali kita, bukan syurga, bukan rumah kita asal. Allah Ta'ala buat rumah lain pula, iaitu dipanggil neraka Jahannam, bagi orang-orang yang melampaui batas, yang tak dengar kata ni. Okey, tu maksudnya. InsyaAllah semoga kita dapat manfaat lah daripada ayat yang kita telah baca. Kemudian kita tengok mufradat sikit. Yaumal fasli, dalam ayat yang ke-17 tadi, inna yaumal fasli kan. Yaumal fasli ni juga diterjemahkan sebagai hari kiamat lah. Yaumal hisabi, di mufradat dia, kata seertinya dalam bahasa Arabnya adalah yaumal hisabi wal jaza', hari perhitungan. Hisab ni hitunglah, hari perkiraan, perhitungan. Dikira segala amalan yang baik dan buruk, semuanya dikira sekali. Wal jaza', dan diberikan balasan. Okey, balasan baik ataupun balasan buruk. Orang yang buat baik dapatlah balasan yang baik, manakala orang yang buat buruk maka sebaliknya, dapatlah balasan buruk. Okey, kemudian lit-taghin. Tadi kita sebut lit-taghin ni adalah orang yang melampaui batas. Mufradat dia, kata seertinya dalam bahasa Arab adalah
lil mujrimin. Lil mujrimin. Apa maksud lil mujrimin ini? Adalah mujrimin ni adalah maksudnya orang yang bersalah, orang yang buat dosa. Tu al mujrimin. Okey, al mujrimin ini adalah orang yang buat salah ataupun buat dosa. Okey. Seterusnya, jom kita tengok kepada maklumat tuhimmuka, maklumat penting yang disisipkan ke dalam buku teks kita ini untuk pengetahuan penting kita. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, sumbiya yaumul qiyamah yaumul fasli, dinamakan hari kiamat juga sebagai yaumul fasli, sebagai hari yaumul fasli ini dinamakan yaumul qiyamah ini, hari kiamat, sebagai yaumul fasli adalah kerana lianna Allah Subhanahu wa taala yafsilu baina khalqihi, kerana Allah taala telah memisah-misahkan, membahagi-bahagikan, yafsilu fihi, bagi pada hari tersebut, baina khalqihi, dalam kalangan makhluk-makhluknya. Allah taala bagi hak bagi orang yang beriman sini, orang yang kafir sini, orang munafik sini. Okey, orang yang masuk syurga lain, orang yang masuk neraka lain, orang yang masuk syurga tanpa hisap lain. Okey, semua terbagi kepada satu kumpulan. Semua ni semua masuk syurga tanpa hisap. Itu yang kumpulan yang utama sekali. Ada yang kumpulan yang kena kira dulu. Kena kira dulu. Kena kira amalan yang baik, amalan yang buruk dia. Okey, orang-orang ni siapa dia? Orang-orang yang Islam lah, orang Islam yang mana ada dosa, ada pahala yang dia buat. Okey. Orang kafir, terus ni mesti kena masuk syurga, masuk neraka dah. Tak kira-kira dah. Mesti masuk neraka, dah dibahagikan kepada orang kafir. Dah siap-siap. Okey. Wa qad ja'alahu waqtan wa mi'adan, dan Allah Taala pada hari itu juga ja'alahu, dan menjadikan pada hari itu juga waqtan, suatu waktu, wa mi'adan, dan suatu janji, lil awwalina wal akhirin, bagi orang yang awal ni, orang-orang terdahulu, orang-orang yang terdahululah, orang yang hidup zaman dahulu. Okey, wal akhirin, dan juga orang-orang yang terkemudian. Okey, orang-orang yang zaman sekarang ni, al-akhirin lah, orang-orang yang terdahulu ni termasuk orang-orang yang sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah sebelum daripada kita hidup ni, itu disebut sebagai al-awwalin, umat yang terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah lah awak dapat manfaat daripada ayat ni. Jom kita tengok pula kepada muka surat seterusnya. Okey, hari ni untuk tajwid, okey, kita akan belajar satu hukum sahaja, iaitu hukum tajwid maddul iwadi. Sebut maddul iwadi. Maddul iwadi. Okey, apa maksud dia? Maddu ni mad lah. Mad lah. Mad ni apa hukumnya biasa? Mad ni biasanya hukumnya adalah dibaca panjang lah. Al-iwadi ganti. Mad ganti. Bacaan panjang sebagai ganti. Okey, aku mana pula ni? Kita tengoklah contoh-contoh ni. Dia bagi 5 contoh yang ada dalam ayat yang kita telah baca. Okey. Tengok yang pertama. Abwaba contoh ni. Abwaba. Ba ni. Abwaba. Ni mad iwad. Ba yang terakhir ni abwaba. Ba, kita tak baca abwaban. Tu salah. Okey, kita baca di akhir ni abwaba, 2 harakat. Saraba, afwaja. Okey, 2 harakat akhir ni. Kita nak berhenti, kita berhenti dengan afwaja, di 2 harakat. Tu panggil mad iwad. Okey, seterusnya miqata, 2 harakat juga. Mirsada, ni pun 2 harakat juga. Okey, 5 contoh ni. Nampak tak persamaan dia? Semua ni di akhir-akhir ni adalah
dipanggil maddul iwad. Okey, cara membacanya disebutkan dalam ayat ini, dalam buku teks kita ni. Yuqra'u, dibaca alifan sebagai alif indal waqfi, ketika waqaf, ketika berhenti saja dah. Iwadan, sebagai ganti kepada anit tanwin, tanwin yang berbaris dua ni. Wa yumaddu bimiqdari harakatain, dan dibaca panjang. Yumaddu, dibaca panjang. Bimiqdari, dengan kadar harakatain, dua harakat. Okey, kena baca dua harakat. Seolah-olah tanwin ni, biasanya kalau kita berhenti ayat biasa, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, huruf yang terakhir yang berbaris satu tu kita matikan kan. Kita matikan mim itu, al-him, rahim, mim tu kita matikan. Tapi bila berbaris tanwin gini, nak mati lagu mana? Sebab ada dua baris. Dia kena mati so. Bila mati so, kena kena peridutlah, jadilah berbaris gini kan. Jadi seolah-olahnya kita mati so, tinggal lagi satu baris. Bacalah kita miqata. Dia sudah tidak jadi tanwin lah, kita dah potong dah baris satu ni. Okey, boleh faham? Gitu insya-Allah. Jadi nama dia apa? Maddul iwad. Maddul iwad. Mad iwad. Iwad ni ganti. Ganti kepada apa? Ganti kepada tanwinnya ni kita baca sebagai mad. Mad baris apa ni? Mad, iaitu panjang dua harakat. Okey. Ni mad iwad ni dia terjadi bila baris atas, tanwin tu berbaris atas saja deh. Tanwin tu berbaris atas saja, dan selepas huruf bertanwin itu di akhir ayat masa kita nak berhenti saja, dan ada huruf alif. Ada huruf alif mad ni. Okey. Tu baru jadi mad iwad. Okey. Boleh? InsyaAllah. Jadi Ustaz rasa selesailah untuk pembelajaran hari ini. Ustaz harap semua boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.